Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sambungan kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Sairus Salikin. Kitab Sairus Salikin adalah cedokan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab ini dasarkan daripada dua pengarang, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan juga Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Sambungan daripada Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buku surat 47. Sambungan daripada riwayat menceritakan bagaimanakah akhlaknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yukrimu man yadkhulu alaihi hatta rubbama basata thawbahu liman laysa bainahu wa bainahu qarabatun wala rida'un yujlisu alayhi wa kana yu'thiru ad-dakhila alayhi bil wisadati allati takunu tahtahu fa in aba an yaqbalaha azama alaihi hatta yaf'ala. Seterusnya di antara akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebelum ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayan para sahabatnya, terutama tetamu dan juga orang yang berniat nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan masa dia untuk sesiapa sahaja yang ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia begitulah mudahnya baginda sallallahu alaihi wasallam untuk ditemui oleh sesiapa sahaja. Bahkan sesiapa sahaja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merasa puas. Kenapa merasa puas? Merasa puas dengan layanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam riwayat menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menghadap kepada seseorang, Nabi akan menghadap keseluruhan badannya. Nabi akan menghadap keseluruhan badannya, bukan sekadar kepala semata-mata. Kita mungkin kalau kita sibuk, ada orang panggil kita, kita menoleh kepala, pahala badan kita ke lain. Mungkin macam tu kan. Tapi tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bila ingin menghadap kepada seseorang, ingin berkata-kata, maka Nabi akan mengalihkan keseluruhan badannya kepada orang tadi. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, wa kana yukrimu man yadkhulu alaihi. Masya-Allah. Wa kana adalah dia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yukrimu, iaitu memuliakan. Adapun Nabi yukrim, dia akan memuliakan man yadkhulu alaihi, barang siapa masuk bertemu dengan dia, Nabi akan memuliakan. Macam kita mungkin tarik muka masam dulu. Apa pula orang nak berehat datang, dia tengok, nak bagi duit baru senyum. Orang nak bagi duit, ingat nak minta duit tadi. Nabi masuk sahaja, walaupun apa cerita, apa hal sekalipun, maka Nabi akan memuliakan.
hatta sehingga rubbama kadang-kalau basata thawbahu, terkadang Nabi akan menghamparkan kain dia. Kain dia maksud selendang lah. Nabi menghamparkan selendang dia. Ini tanda apa? Nabi menghamparkan selendang ini adalah tanda kemuncak kemuliaan. Kemuncak kemuliaan. Sebagai contoh, kalau orang kita datang rumah orang, kalau orang tu nak muliakan, dia takkan bagi kain dia pakai, ambil lain lah, ambil kain yang tersidai sanun kan, yang kain yang pakai dia tak ada seorang pun boleh sentuh. Makna kalau orang duduk kain kita macam mengotorkan kain yang ada pada kita lah. Mana ambil yang lain. Tapi bagaimana kalau orang tu menggunakan sesuatu yang ada di badannya, kain ridak sedangkan ridak dia nak pakai. Kau orang duduk tak tahu seluar, tak tahu mana seluar, balik tang motong apa. Kita banyak bodoh kita nak fikir kan, baju busuk ke apa. Kita nak bagi kain. Tapi Nabi terkadang kain yang ada di badan ni dibentangkan seorang duduk atas kain dia. Itu gambaran masya-Allah kemuliaan daripada Nabi SAW. Dan sudah pasti satu kenikmatan kepada kita apabila orang yang kita cintai, seseorang mencintai seseorang. Paling mudah seorang lelaki mencintai seorang wanita. Jadi dia boleh mencintai wanita tu apa? Perasaan lelaki tadi, masya-Allah. Apa sahaja yang ada pada tubuh badan wanita tu, itu satu nikmat bagi dia. Contoh dia batuk, lelaki tadi batuk, sepatutnya apa? Dia ambil tisu depan dah. Tisu banyak, tak ada masalah. Kalau ulu tisu pun okey dah. Tapi tak, orang perempuan tadi bagi sapu tangan yang dia pakai. Sapu tangan yang dia pakai, dia bagi kat lelaki tu supaya sapu muka dia, sapu mulut dia, sapu tangan. Sapu panggil, apa rasa dia? Tahu terabang rasa. Tahu terabang. Tenggelam dalam cinta dia. Kenapa? Sebab dia bagi sapu tangan yang dia miliki. Sapu tangan tu tak bagi siapa pun. Kita dulu kita nak ambil sapu tangan, inilah sapu tangan yang paling wangi sekali rasa. Wah taklah tak bagi mana pun. Tapi inilah sapu tangan yang paling wangi dia rasa. Sebab apa? Yang memberi adalah kekasih yang dicintai. Dia beri, masya-Allah, dia beri sapu tangan tadi, dapat lap muka dia. Saya suntuk lap muka dia, tak payah basuh. Ada kosan kan. Begitulah Nabi SAW. Betapa berasa dimuliakan sangat para sahabat apabila Nabi yang dicintai itu memberikan kainnya untuk untuk para sahabat duduk. Itu satu nikmat bagi orang yang mengerti makna cinta kan. Kalau orang tak faham makna cinta, tak ada apalah. Dia bagi sapu tangan tu akak tak ada apa. Akak dia tak air berkelahi bercakap dengan akak. Cerita air bergamuk dengan akak ambil tak ada rasa apa-apa. Tapi kalau kekasih yang bagi, itu satu nikmat. Begitulah para sahabat. Maka Nabi memuliakan, dan terkadang basata thawbahu, terkadang Nabi bentangkan bajunya, kainnya, liman laisa bainahu wa bainahu qarabatun, bagi seseorang yang tiada antaranya dan antaranya kerabat dan bukan sepersusuan, maka mendudukkan ia akan di atas kainnya yang dihamparkan itu. Bermaksud terkadang tidak ada kaitan kaum kerabat pun. Liman laisa lahu bainahu wa bainu qarabat, bagi orang yang tak ada kaitan kaum kerabat. Jadi kalau kaum kerabat Nabi, memang Nabi muliakan. Nabi muliakan kaum kerabat dia, saudara dia, pak saudara dia, sepupu dia.
Nabi muliakan, memang patutlah muliakan sanak saudara kita, itu patutlah. Ini memuliakan tak ada kaitan apa-apa pun, bukan ada kaitan adik-beradik. Maka Nabi mana orang yang asing pada kita, tak kenal, tapi tetap Nabi muliakan, walaupun tidak ada di antaranya pertalian kaum kerabat, wala rida'un, tidak ada pertalian susuan. Jadi Nabi ada saudara susuan dia. Nabi menyusu kepada beberapa orang wanita. Di antara wanita yang masyhur Nabi menyusu adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah di antara ibu susuan Nabi yang masyhur. Dan setiap orang yang menyusu dengan Halimatus Sa'diyah adalah saudara susuan bagi Nabi SAW. Dan Nabi melakukan kebaikan kepada saudara susuan dia. Tak ingat nama dia. Ada beberapa orang yang menyusu bersama dengan Nabi SAW, maka Nabi muliakan mereka. Hatta kepada orang yang tak ada kaitan, sama ada kaum kerabat ataupun hubungan susuan, dan Nabi dudukkan di atas kainnya, yujlisu alaih, Nabi dudukkan orang yang tak ada kaitan tadi di atas kainnya. Itu menggambarkan Nabi ini memuliakan sesiapa sahaja yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Satu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat peluang tersebut pada hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dapat peluang tersebut dalam syurga nanti. Jadi dalam syurga itu penuh dengan kemuliaan. Di antara nikmat dalam syurga, kita berhimpun dengan orang-orang yang soleh. Itu satu nikmat. Selain daripada nikmat syurga yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, makan, minum dan sebagainya, ada tambahan nikmat, iaitu berhimpun dengan orang-orang yang soleh. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, di antara nikmat akhirat itu adalah berhimpun dengan orang soleh. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Jadi Al-Quran itu sebut ulaika ma'al ladzi, mereka itu, yakni orang beriman, orang yang soleh itu, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Jadi orang mukmin itu, mereka itu Allah Ta'ala akan dudukkan bersama, akan dihimpunkan bersama. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itu akan dihimpunkan bersama dengan orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat, minan nabiyyin, dari para anbiya, minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Wasiddiqin, orang yang siddiq. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dan para syuhada dan para orang-orang yang saleh. Wasyuhada'i wassalihin. Jadi dihimpunkan bersama mereka. Wassalihin, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan diberikan kebaikan kepada kita, menjadi rafiq kepada mereka. Wa hasuna ulaika rafiqa. Hasuna ulaika rafiqa, diberikan kebaikan kepada kita, menjadi rakan, menjadi teman. Rafiq adalah seseorang yang kita sering bergaul. Rafiq adalah sahabat yang selalu bersama dengan kita, nama dia rafiq. Kalau kita kata kita ramai kawan, kawan kita ramai, sahabat kita mungkin ramai, tapi rafiq tak ramai. Rafiq pun juga bermaksud kawan. Rafiq bermaksud kawan, tetapi rafiq kawan yang lebih khusus. Sahabat adalah kawan bermaksud umum. Jadi kita ramai sahabat. Dekat tempat kerja kita ada sahabat kita, dekat pasar ada sahabat kita, dekat masjid ramai sahabat kita, ramai kenalan kita di masjid. Kita pergi masjid ramai sahabat-sahabat kita.
Tetapi Rafiq tak ramai. Rafiq ni yang ramai kulu-kili dengan kita. Berjalan dengan kita, minum teh pun tu dah orang ada ramai berjalan. Tu Rafiq nama dia. Bermaksud teman yang selalu berteman dengan kita. Baik ke mana-mana pun korap lah bersama dengan kita. Kok minum pun dengan dia, kok berjalan mana pun dengan dia. Ini Rafiq. Jadi Rafiq ini persahabatan yang lebih khusus lagi. Mana kita sentiasa bersama dengan kawan kita tu. Kalau pergi mana-mana mesti berdua. Ada ke dia? Berdua dia. Dalam masjid ramai kawan, tapi ke mana-mana lebih hampir. Kita sebut apa? Sahabat baik. Jadi begitu dalam syurga. Syurga luas. Tapi di antara nikmat syurga, kita sering bersama, dijemput bersama dalam majlis-majlis para anbiya. Syurga itu luas, dan pergaulan dia luas. Tetapi berbahagia orang yang selalu menjadi rafiq dia, teman dia adalah para anbiya, para rasul, para syuhada, para salihin. Dan sudah tentu kemuliaan dia luar biasa. Majlis, masya-Allah, kita kata, yang nama dia syurga bukan semata-mata manusia. Yang nama dia syurga, majlis yang disertai oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majlis bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam syurga merasai kebersamaan Allah itu sepanjang masa. Dalam syurga hubungan kita dengan Allah itu sepanjang masa. Dekat dunia ni kita kerap berpisah dengan Allah taala. Dekat dunia ini kita menjadi hubungan dengan Allah dalam masjid. Masa kita sembahyang, kita menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita pergi Mekah, kita menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tawaf, masa kita sa'i, masa kita baca Quran, itu kita menjalin hubungan dengan Allah taala. Tapi kalau pergi kenduri kahwin, tak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana bukan kita tidak merasai penyertaan Allah dalam majlis begitu. Pergi minum teh, ada kita merasai kebersamaan Allah? Tak ada. Tak ada. Kebersamaan Allah ini mungkin dalam majlis ilmu macam ni. Kita ke mana kita solat, kita ke mana kita tawaf, kita ke mana sa'i, kita ke mana kita buat halaqah baca Quran, adalah penyertaan Allah Ta'ala bersama. Masa lain, masa pergi rombongan, pergi langkawi, tak ada. Tengah suku-suku macam tu, mana ada kebersamaan Allah masa tu kan? Ini bukan majlis nak bersama Allah, ini majlis bersama nafsu gitu kan? Itu masa makan-makan, ini majlis untuk kita bersama dengan nafsu gitu. Masa kita berjalan ni kita nak suka-suka, ini nak majlis bersama nafsu kita. Cerita-cerita mati ni janganlah cerita Allah Ta'ala itu yang jadi dunia kebersamaan dengan Allah itu bukan sepanjang masa. Dan kita menganggap kebersamaan dengan Allah Ta'ala itu bukan kebahagiaan yang sebenar lah. Selalu janganlah kita masjid masa ni orang nak berjalan suka ni kita masjid pula. Bermaksud kita tak ada kebersamaan Allah pada majlis-majlis tertentu. Jadi kita nak apa? Kita nak sekarang ni majlis bersama dengan nafsu-nafsu kita masa makan-makan ni. Janganlah sebut masjid masa ni Jadi kita faham macam tu. Kita faham adanya satu nikmat, kita ketepikan Allah Subhanahu wa taala dan untuk bersama dengan nafsu kita masa makan dan sebagainya. Ini kepahaman yang salah. Kita sebegitu nikmat kita. Sekarang ni nak berjalan pula nak riang-riang pula. Tak ada nak beratib dah. Beratib di masjid lah. Apa maksud kata-kata sebegitu? Bermaksud kita nak bersama dengan nafsu kita. Allah Ta'ala tunggulah. Ada. Jadi kita menyangka sebegitu. Apakah begitu keadaan syurga? Mana mungkin syurga sebegitu? Bermaksud dalam syurga tidak ada perpisahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah Ta'ala itu nikmat bagi kita.
Sebagai contoh mudah lah kita. Contoh mudah. Kalau orang mencintai seorang raja kan? Mencintai seorang raja. Jadi satu nikmat bagi orang tadi, di mana sahaja dia pergi, raja bersama dengan dia. Ini hebat orang ni. Kita mungkin waktu-waktu tertentu je, sebulan sekali ke kita duduk sama raja kan. Orang lain tak ada. Kalau orang istana pula mungkin dia korap juga dia sama dengan raja, tapi bukan sepanjang masuk nak sama dengan raja. Ada orang beruntung. Beruntung. Dia sentiasa korap bersama dengan raja, makan bersama dengan raja, kau berjalan dengan raja. Jadi dia rasa bahagialah, untunglah. Sebab dia lebih korap bersama dengan raja sepanjang masa. Bila bermain pun main sama-sama dengan raja. Bila makan sama dengan raja, majlis raja, makan sama dengan raja. Kalau berjalan pun majlis raja. Masya-Allah. Kemudian begitulah di akhirat nanti. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kemuncak nikmat syurga itu adalah kebersamaan dengan orang soleh. Bermaksud dalam syurga lebih korap kita bersama dengan majlis para anbiya, para rasul, para syuhada. Bermaksud majlis itu lebih lagi dimuliakan, lebih banyak rahmat, lebih banyak kegembiraan, lebih banyak kemuliaan pada majlis tersebut. Jadi beruntung di akhirat nanti dalam syurga, orang yang kerap menjadi rafiq dia itu, rafiq dia, sahabat dia kemana-mana adalah yang disebut tadi dalam Al-Quran, ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa maksud rafiq? Kita kata rafiq. Rafiq. Kalau kita di sini rafiq kita apa? Pantang keluar dia lah. Pantang keluar, petang minum dengan dia lah. Tak ada orang lain dapat nak baik dengan kita dah. Orang ni tak ramah kita. Tak sesuai ke? Yang sesuai kawan kita tu lah. Pantang kita keluar dia lah yang kita. Pantang kita berjalan dia lah. Pantang kita makan bila. Pantang kita bersajid dia lah. Jadi kita kata dia adalah rafiq. Rafiq saya, sahabat karib saya. Kemana-mana dengan dia. Begitu juga di akhirat nanti. Sekiranya kita ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nama dia syurga. Semua orang mukmin masuk syurga. Semua orang Islam masuk syurga. Itu dijamin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang beriman kepada Allah akan dimasukkan dalam syurga. Tapi bagaimana keadaan kita dalam syurga? Jadi beruntung orang yang masuk dalam syurga menjadi rafiq kepada para anbiya, para rasul, para syuhada, para siddiqin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka menjadi rafiq. Kemudian wa kana yu'thiru ad-dakhila 'alaihi bil wisadati. Wa kana adalah Nabi SAW, adalah dia, adalah baginda. Wa kana, dan adalah Nabi SAW yu'thiru ad-dakhila 'alaihi. Apa maksud dia? Yu'thiru dia melebihkan orang yang masuk kepadanya. Yu'thiru ad-dakhila, bahasa Arab ni masya-Allah. Bahasa Arab ni dia perkataan tu cukup memberi makna yang tepat. Wa kana yu'thiru ad-dakhila 'alaihi. Yu'thiru ni kalau di sini terjemahkan dengan apa? Diterjemahkan melebihkan kan. Yu'thiru ni maknanya lebih tepat. Nabi SAW yu'thiru 'alaihi dakhila bermaksud seorang tuan rumah bila datang tetamu, tuan rumah tadi dia memerhatikan 100% tentang kemudahan orang yang datang itu. Ada jenis orang macam tu. Orang datang pondok Raudah contoh dia kan.
Dalam gambar ni ada seorang yang Masya Allah semua dia dijaga. Kursi kat mana, apa kat mana, ni kat mana, dia kan macam mana, dia duduk tu macam mana, kan makan apa dia basuh tangan dia macam mana. Yang lain tak ada fikir dah. Jadi ada nasi tu biarlah, pandai adik dia lah. Bermaksud setakat itu saja. Tapi ada orang fikir lebih lagi, macam mana dia makan, kang sudu macam mana. Bermaksud dia terkesan, tuan rumah ini terkesan dengan kemudahan tetamu tu. Kita kata A sampai Z lah dibaca, A sampai Z dibaca. Kan dia duduk senyap kan, kipas angin dah tak topi tu, takut macam tu sekali kita dah ada kipas angin dah lah, tapi dia fikir macam tu. Itu maksud yu'thiru alaihi. Yu'thiru bermaksud terkesan kepada kita tetamu yang datang, satu persatu kita perhatikan. Kalau kita nerima tetamu bermalam pula, kalau kita ni tak fikir, ada bilik belakang tak ada, kita tak fikir bilik tu bersepah ke apa, yang tak kata bilik tu dah katil, pandai-pandai lah. kan? Selesai. Tapi kalau orang lebih fikir, dia kata kawasan fikir. Katil tu selesa tak selesa, bantal yang kita bagi tadi tu bantal baru ke bantal lama tu, bantal kita bagi tadi bantal koreng ke bantal lembut, habis dia fikir. Kan selimut lah macam mana, dia fikir. Kenapa sebegitu? Sebab dia amat terkesan terhadap tetamu dia nakkan tetamu dia selesa. Masya Allah, kita kata ini apa? Ini melambangkan kemuliaan tuan rumah. Ini melambangkan kemuliaan orang yang menerima tetamu tu. Dia fikir A sampai Z. Dia fikir. Satu persatu dia fikir. Dia terkesan pada dia. Kalau apa tak cukup, dia terkesan. Begitulah Nabi SAW. Wa kana yu'thirud dakhila alaihi. Adapun Nabi, dia amat terkesan, dia amat mementingkan seseorang yang datang bertemu dengan dia. Di segi apa? Di segi keselesaan orang tu. Nabi akan pastikan bila dia datang, duduk dia tu selesa. Itu maksud. Wa kana yu'thirud dakhila alaihi. Nabi akan terkesan, maksud Nabi akan memperhatikan tetamu yang datang itu mendapat keselesaan. Setakat yang Nabi ada lah. Mana setakat yang ada, gunakanlah kemudahan yang di rumah kita tu, maksud dia. Kalau rumah kita ada kipas kita buka. Kalau rumah ada aircon, buka aircon dan sebagainya. Apa yang ada lah. Yang penting bukan bondo yang dibagi. Yang penting kita melihat tuan rumah melayan kita tu. Apa yang ada dia bagi, cara dia melayan tu. Itu yang penting. Bukan nak banyak mana apa bondo yang dibagi, tak. Apa yang ada tu dia gunakan segala bondo yang ada, dan kita nampak kemuliaan khidmat dia kepada kita. Itu maksud dia. Kalau macam sudu pula, dia yang mulukan, air basuh tangan dia yang letakkan. Jadi cara dia melayan tu, itu maksud dia. Masya Allah, rumah Nabi sederhana saja. Tapi bagaimana Nabi, sehingga bila duduk tak ada kain, maka Nabi gunakan kain dia supaya duduk. Ini gambaran apa? Gambaran Nabi memuliakan sesempurna mungkin. Mana kalau tetamu duduk tak ada tikar, maka selendang dia letakkan. Untuk apa? Untuk menggambarkan tetamu dia berada dalam keadaan keselesaan. Itu menggambarkan kemuliaan tuan rumah. Wa kana yu'thirud dakhila alaihi bil wisadah. Maka Nabi amat terkesan kepada orang yang datang bertemu dengan dia, maka Nabi akan hulurkan wisadah. Wisadah memberikan bantal. Itu jarang adatnya tu. Pergi bantal nak suruh tidur. Bantal bukan bantal tidur, bantal bersandar. Bantal bersandar.
Wisadah ni bantal untuk letak tangan. Kita tak ada budaya tu. Di antara keselesaan orang duduk, mana kita nak layan tetamu, selain duduk dia ada bantal tangan. Tangan letak bantal macam keto lah. Keto kan ada di tempat tangan itu. Kalau keto murah tak ada dah. Kancil tak ada tempat tangan. Boleh kita mahal sikit, driver yang ada tempat tangan. Yang pun tak ada. Kalau ada, kereta semua ada tempat tangan kan. Kereta memang ada tempat tangan kan. Itu apa? Untuk kita selesa tangan kita. Jalan jauh-jauh, ada tempat tangan itu telah digunakan semenjak zaman Nabi SAW. Mana di antara keselesaan, kita letakkan bantal untuk tangan. Masya Allah, bagi selesa, duduk dah lah selesa, tangan pun ada bantal kan. Arab macam tu. Begitu juga Nabi SAW bila datang tetamu, di antara keselesaan tetamu duduk, maka diberikan wisadah. Wisadah tu terpulanglah tetamu tadi nak letakkan belakang kan, nak bersandar ke, ataupun terkadang letakkan untuk tangan dia. Maka Nabi menghulurkan wisadah kepada tetamu dia, allati takunu tahtahu, yang mana bantal itu pada asalnya duduk bersama dengan Nabi SAW. Nabi yang gunakan bantal tu untuk letak tangan dia, dan terkadang Nabi ambil bantal tu beri kepada tetamu dia. Itu maksud dia. Dan melebihkan orang yang masuk kepadanya dengan memberikan dia akan bantalnya. Nabi berikan bantal tangannya itu, yang ada di bawahnya. Maka jikalau enggan seseorang itu menerimanya, akan dia jadi bermaksud tetamu tadi nampaklah bantal tu Nabi gunakan letak tangan dia. Mungkin bantal tak cukup, yang ada Nabi ada, ataupun mungkin 2-3 seorang sahabat ada juga wisadah tu. Tapi ada yang tak ada bantal. Maka Nabi nak memuliakan tetamu itu, maka Nabi akan ambil wisadah dia yang ada pada dia, maka hulur pada tetamu tadi. Dan tetamu tu tahu, Nabi dah lebih sangat ni. Bantal yang ada pada Nabi diberi pada dia, maka orang tadi menolaknya. Menolak dengan alasan, Rasulullah engkau pakai. Maka Nabi akan tolak balik dengan sungguh-sungguh. Tengok gambar dia sungguh. Macam orang hulu lauk, tuan rumah hulu lauk lah. Kita bukan tak nak ambil, tapi sogan lah. Kita dah makan 2 kotul lah ayam lah. Tuan rumah pun makan sekotu. Macam tu lah kan. Tuan rumah pun makan sekotu. Tengok dalam piring tu ada sekotul leh. Kita dah 2 kotul, kita faham lah. Tuan rumah pun 1. Ada. Jadi artikel sepatutnya dia orang dapat. Tak. Tiba-tiba dia ulu kat kita ambil 1 lagi. Kita memang tak lah pun. Kan? Tapi kita pun berlapik-lapik lah. Tak payah. Kalau kita jadi tuan rumah mudah ya, alhamdulillah. Dan saja nama kita nak dan ambil. Kan? Kita mudah ya kan. Ada lagi apa? Ada lagi buah ke? Yang sedap lah kan, tak sedap apa yang sedap kuih yang sedap kan. Ada kuih kuci labu yang sedap lah. Jadi ada 1 lagi dengan 1 ni kita pun nak makan kan. Tapi ululah kita tetamu. Kita pun dulu tetamu pula tuan nak makan. Kita tak nak, alhamdulillah, tahu je kita offer sekali tak nak kita lah. Nanti tak kuat. Kalau kuat, makan. Tinggal 1, makan. Tu kuat kita menyuruh orang. Ada orang dia menolak pemberian di atas apa? Masalah sebut mujamalah. Mujamalah ni apa? Mujamalah bahasa Melayu. Mujamalah ni tolak olok-olok namanya. Bahasa Arab nama dia mujamalah. Mujamalah ni tak nak tu olok-olok. Dia nak, tapi kalau tak nak, tak payah. Ambil lah
Yalah. Jadi begitulah. Nabi memulakan tetamu tadi menolak bantal. Jangan terus. Jadi Nabi tahu orang tadi menolak kerana beradab, bukan tak nak. Nabi pun bersungguh-sungguh. Mana? Ambil. Macam itulah orang nasi itu sadap. Kita suruh tambahkan. Orang tadi malu, bukan tak nak, dia malu. Dia cakap tu, dah saya kata, cukuplah. Kita kuat kita suruh dia makan kan. Mana kuat kita suruh makan. Kalau tak kuat, alhamdulillah, tak anda, alhamdulillah. Dapat lebih kan, dapat makan. Maka Nabi SAW, fa in aba an yaqbalaha. Sekiranya tetamu tadi enggan menerima bantal tu, Nabi kata, dah ambil ni bantal. Maka dia tolak balik. Fa in aba, sekiranya dia enggan, itu merupakan keselesaan bagi dia. Tapi dia menolak kali pertama, azama alaihi hatta yaf'ala. Nabi akan tekan dia sampai dia terima. Masya-Allah. Sebenarnya ini tuan rumah yang mulia sebenarnya. Allah ini. Dah datang rumah, lepas tu dia bagi dah bawa balik. Tak payahlah. Bawa balik ni. Tak payahlah. Dah bawa, kita bagi dia. Dalam hati alhamdulillah kata dia. Tapi kita mana itu tanda mulia tuan rumah tadi. Tapi kesikitnya, ni bawa balik. Tak payah. Tak payah tak apalah. Tak ada tak apa. Gitu. Dia pun menyesal pula, tolak. Dia pula lamah bona pula kasi buat kan. Kita saja mujamalah tu. Olok-olok je. Tolak olok-olok, dia pun luwih pula. Tak payahlah. Ya kan? Tak payah tak apalah. Kita luwih je pula. Menyesal orang tu. Jadi kita tak berapa kuat mulia kita kan. Jadi Nabi SAW Nabi faham. Sahabat tadi ingin beradab. Sahabat tadi ingin memuliakan Nabi SAW. Dan Nabi faham. Maka Nabi berkeras dalam soal memuliakan. Sebegitu akhlaknya Nabi SAW. Kemudian wa mastasghahu ahadun illa zanna annahu akramun nasi alaih. Masya-Allah. Wa terjemah tulis bagi ni panjang warna. Sebab perkataan ini semua melambangkan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kata-kata riwayat hadis ini menggambarkan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak Nabi ni teliti. Akhlak Nabi ni teliti, halus, lengkap. Setiap tutur kata, setiap perbuatan Nabi itu akhlak yang mulia. Wa mastasghahu ahadun. Kita nak fahamkan apa maksud wa mastasghahu ahadun. Dan tiada menuntut perhatian akan dia oleh seseorang. Istasghah ini bermaksud para sahabat itu dia bercita-cita Nabi memberikan perhatian yang penuh pada dia. Selalu berlaku ni kalau guru murabbi macam tu juga. Guru seorang guru murabbi, anak murid berebut supaya guru memberi perhatian pada dia. Kalau orang memahami makna hubungan dengan murabbi, jadi anak murid ni dia berebut untuk menarik perhatian murabbi. Sebab tu dia tengok bila tuan guru datang berebut menarik. Bolah qadah tarik, tengganu tariknya tarik. Bahu pun nak tarik je lah. Semua nak tarik. Saya sekarang dah tak kisah dah. Pokok dia apalah. Sekarang ni orang perempuan pula beri-rio pun lah. Saya pun tak nak berapa dah biar. Mula saya marah agak. Marah lah. Jadual dia nyusunnya sekarang ni berilah. Mana dengan perasaan mahabbah yang sangat kadang jadi marah. Jadi marah apa kita nak lebih.
ya, kita nak lebih pada tuan guru kita ni, ya. Tapi lama kita dah lama dah, orang lama biarlah, jadi dia bagi saya pun tak usah campur dah, tak apalah, dia bagi bahau sekali je, kan, dari dusun ke bahau ni sekali je, rakam ni dengan orang perempuan. Jadi tak apa, jadi maksud kita ada satu perasaan untuk diberikan perhatian lebih daripada tuan guru kita, dan satu ketika kita nak dia menumpukan kepada kita sepanjang masa, jangan pada orang. Itu tanda mahabbah, itu tanda mahabbah. Begitulah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara keinginan para sahabat itu menginginkan Nabi memberikan perhatian kepada dia, memberikan cintanya, memberikan kata-katanya, muamalahnya. Itu memang keinginan para sahabat yang mencintai Nabi SAW. Apa yang Nabi lakukan? Masya Allah, maka dikatakan wa mastasghahu ahadun, tidak ada seorang pun yang menuntut perhatian daripada Nabi SAW. Apakah Nabi tak tahu? Nabi tahu. Illa zanna annahu akramun nasi alaih. Bermaksud Nabi tahu sahabat ni inginkan lemah lembut, apa kita kata, layanan. Sahabat ni ingin layanan daripada Nabi SAW. Layanan tutur kata, layanan pandangan, layanan senyuman, perhatian. Ini sahabat sangat-sangat menginginkan daripada Nabi SAW. Begitu juga kita, kita macam tu. Seorang anak inginkan perhatian kepada mak dia. Bila mak tak beri perhatian, itu dia melalak tu. Melalak tu. Mak ni sakit hati dah anak budak ni tu. Lepas tu dia cubit lah budak tu, bertambah melalak budak tu. Sebenarnya budak tu nak ambil perhatian mak alekomi WhatsApp ya. Jadi dibantai melalak kan. Jadi ada ndak mak tu pujuk dia apa ndak ni, dia nak perhatian dia kan. Dia nak perhatian. Anak nakkan perhatian daripada mak. Suami nakkan perhatian daripada isteri nakkan perhatian daripada suami. Kawan nakkan perhatian kawan dia. Kadang kawan pun jealous juga, cemburu lah. Kau dengan dia pula, main kau dengan Dan, mengajar dia jealous pula. Dia nak perhatian lebih. Jadi begitulah para sahabat dengan Nabi SAW, dan Nabi mengetahui. Maka apa yang berlaku? Masya Allah, Nabi akan berikan tumpuan kepada sahabat tadi sesuai apa yang diinginkan. Masya Allah, mana kepuasan, mana para sahabat itu bila bergaul dengan Nabi, mereka rasa puas dengan layanan Nabi SAW, kasih sayang Nabi, pandangan Nabi, merasa-rasa bahagia. Sehingga apa? Masya Allah, tidaklah seseorang menginginkan perhatian daripada Nabi SAW kecuali sehingga orang itu menyangka dialah orang yang paling Nabi muliakan. Bila dia melihat Nabi memberikan penumpuan kepada dia, sehingga dia perasan Nabi memberikan tumpuan kepada dia lebih bersena bakar lagi, dia rasa. Bermaksud dia merasaan dia dicintai oleh Nabi melebihi sesiapa pun. Masya Allah, hebatnya Nabi memberikan cinta dia kepada seseorang, sehingga dia merasai dialah yang paling Nabi muliakan, dialah yang paling Nabi tumpukan. Masya Allah, sehingga ada kisah, tak ingat saya sahabat, baik nak cek balik. Ada seorang sahabat, satu hari dia ingin mendapat perhatian daripada Nabi SAW. Maka Nabi memberikan perhatian daripada dia dengan tutur kata dia, dengan pandangan dia, sehingga perasan sahabat tadi, dia perasan Masya Allah Nabi memberikan penumpuan kepada dia, sehingga timbul sangkaan
Apa yang dia sangka? Dia sangka dia lebih dicintai daripada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan sebagainya. Sehingga dia orang panggil apa? Apa namanya tu? Perasan. Perasan kan. Sehingga dia perasan. Dia perasan dia bukan perasan bahasa Jompul. Perasan lain dan perasan ke tu ada lain. Ni perasan bahasa baku kan. Perasan ni apa? Apa ni apa? Menyangkut yang tak betul lah, perasan lah. Jangan perasan lah kata-kata. Jadi dia perasan bahawa dia sangka dia lebih dicintai daripada Sayyidina Abu Bakar. Sehingga bila dia rasa macam tu, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapa lebih mulia, Sayyidina Abu Bakar ke aku?" Maka Nabi kata, "Sayyidina Abu Bakar." Apa tu? Menyesal tanya dia kata. Menyesal aku tanya dia kata. Sebab apa? Dia dah dibuai dengan kenikmatan perasan dia kan. Jadi bila bukan, akan rasa Allah. Suasana Sayyidina Abu Bakar lebih mulia. Tapi itu hakikat dia. Sehingga dia berasa dia lebih dicintai, dia sampai dia berasa dia lah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tanya balik, "Ya Rasulullah, mana lebih mulia Sayyidina Abu Bakar ke aku?" Sayyidina Abu Bakar. "Ya Rasulullah, mana lebih mulia Sayyidina Umar ke aku?" Sayyidina Umar. "Mana lebih mulia Sayyidina Osman ke aku?" Sayyidina Osman. "Mana lebih mulia Sayyidina Ali ke aku?" Sayyidina Ali. Itu hakikat dia. Maka dia kata, "Alangkah baik aku tak bertanya soalan tadi kita. Biar dia perasan selama-lama dia." Kan? Wa mastasghau ahadun, tidak adalah seseorang yang inginkan perhatian daripada Nabi illa zanna annahu akramun nasi alaihi, kecuali sehingga orang itu perasan dan menyangka dialah orang yang paling dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi melayan Sayyidina Osman lebih lagi. Rasulullah melayan Sayyidina Bakar lebih lagi. Tapi begitulah orang tu berasa. Masya-Allah, ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dalam syurga nanti, sehingga setiap orang masuk syurga dia akan perasan dialah yang paling mulia dalam syurga. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memuliakan seseorang sehingga orang tu menyangka dialah yang paling Nabi muliakan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bila memuliakan kita dalam syurga, maka orang tadi akan menyangka dialah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang tadi dialah darajat paling rendah dalam syurga. Orang darajat paling rendah di syurga ni siapa? Orang yang paling rendah darajat dalam syurga adalah orang yang paling last keluar api neraka. Orang mukmin yang paling last keluar api neraka. Siapakah orang darajat yang paling rendah? Orang mukmin. Darajat mukmin yang paling rendah adalah yang paling last keluar daripada api neraka. Jadi bila keluar daripada api neraka, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripada api neraka, tapi hanya masih lagi menghadap ke pintu neraka tersebut. Sedangkan dia mengetahui di belakang ni syurga, tapi muka dia masih menghadap ke pintu neraka yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tempoh yang tertentu, sehingga dia bencilah tengok syurga, tengok neraka tu. Dia dah keluar daripada azab, tapi masih lagi menghadap ke pintu neraka. Benci benar dia menghadap kepada pintu neraka. Maka dia mohon kepada Allah, "Ya Allah, nak apa?" kata Allah Ta'ala. "Dan dah keluarkan kau neraka dah. Mana kau nak?" "Ya Allah, aku ada satu permintaan." "Mintaan apa?" Satu je. Ya, satu je nak minta." "Apa yang minta?" "Tolong palingkan wajah aku daripada neraka ni, ya Allah. Aku nak pandang syurga. Nak pandang tu syurga. Tak ada minta lain." "Tak ada ya Allah, minta tu saja." Dia tak boleh nak alih muka dia kecuali Allah Ta'ala izinkan. Maka Allah Ta'ala izinkan, maka beralihlah muka dia daripada menghadap pintu neraka, menghadap ke pintu syurga yang jauh ke depan. Dia masih lagi berada di sisi pintu neraka. Maka beralihlah dia. Maka neraka belakang, syurga dia nampak jauh sayup-sayup. Dia minta satu je. Dah tempoh yang lama berdiri. "Ya Allah, apa pula?"
Ada satu lagi minta, ada satu lagi pula kata satu ni satu pula. Satu ya Allah. Nak minta banyak-banyak tak berani. Ya. Apa nak minta pula? Hampirkan aku. Minta tu saja, tu saja. Hampirkan aku ke pintu syurga. Tak ada minta lain, tak ada. Nak minta hampir saja. Dah pandang dah. Nak minta masuk tak berani. Jahat nek moyang nak main. Dia merasa tak layak pun. Itu pun alhamdulillah dah tu. Tapi nak minta, maka akhirnya Tuhan perkenankan dihampirkan ke pintu syurga dalam tempoh yang memandang. Nak minta masuk tak berani. Bila dah lama bona, ya Allah, apa pula nak minta lagi? Masukkan aku ke syurga ya Allah. Maka akhirnya dalam hadis ni Allah Ta'ala tertawa melihat perangai manusia yang tak pernah kepuasan dalam hadis tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala masukkan di dalam syurga, yang mana syurga itu disebut 10 kali ganda dunia. Dia punya nikmat, keindahan dan sebagainya. Maka dia bertanya, syurga siapakah ini ya Allah? Syurga kau lah. Apakah kau memperolok-olok? Tak. Jadi dia ingat Allah Ta'ala memperolok-olokkan dia. Tak, ini syurga kau, dia kata. Maka dia kata apa? Maka dia kata dia berasa dialah yang paling syurga yang paling hebat sekali. Bermaksud dia rasa dialah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dia syurga yang paling rendah sekali. Tapi maksud kata di syurga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita sehingga kita rasa kita lah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu menuntut perhatian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berikan perhatian kepada orang tadi hatta zanna annahu akramun nasi alaihi, sehingga orang itu menyangka dialah orang yang paling dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yu'tiya kullaman jalasa ilaihi nasibahu. Masya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta sehingga Nabi bila bersama dengan para sahabat yang duduk, yu'tiya kullaman jalasa ilaihi, Nabi akan berikan perhatian, layanan kepada orang nasibahu. Mana setiap orang dapat habuan masing-masing. Dan mereka puas hati dengan layanan Nabi SAW. Jadi mereka puas. Bermaksud ketika mana mereka berada dalam majlis Nabi, Masya Allah, Nabi mulakan aku. Tapi tadi Nabi pandang joling, senyum, kinyit mata, sebagainya lah. Kan ada orang dapat senyuman Nabi SAW, berdosuk ke mata, ke hati. Macam orang lah, dia minat seorang, dia perhatian, tengok dikinyit langsung tak lalap tidur. Kalau kinyit dia orang kuih betul rasa sebab apa? Orang yang dicintai menginyit mata kat dia. Jadi terasa puas. Ada orang yang dilayan, diberikan kata-kata yang indah. Seronok dia bercakap tadi. Begitulah Nabi SAW. Mana kalau orang tak dapat perhatian kata-kata, senyuman Nabi itu menyebabkan tak lalap tidur. Masya Allah. Mendapat senyuman daripada Nabi. Tidak ada senyuman yang paling indah di akhirat nanti kalau tidak senyuman daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Mungkin dengan amalan kita, mungkin dengan keampunan kita telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka layaklah kita untuk mendapat senyuman daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita ada dosa, amalan kita yang tak baik, ada sesuatu perkara kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak layak kita untuk mendapat pandangan redha daripada Nabi SAW. Sebab keredaan Nabi berkait rapat dengan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksud sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa kita, meredai kita, maka diberikan keredaan daripada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kemuliaan Allah kepada kita. Tanda Allah Subhanahu
tanda kemuliaan Allah kepada kita, maka dihampirkan kita kepada orang-orang yang soleh. Ya, itu tanda kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah Taala redha kepada kita. Tanda Allah Taala mengampunkan dosa kita. Tanda Allah Taala mencintai kita, maka dihampirkan kita kepada orang-orang yang soleh. Sama ada yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Masya Allah, kita kata. Maka tidur kita bermimpi berjumpa dengan orang-orang yang soleh. Maka Allah Ta'ala berikan isyarat. Kemuncaknya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertemukan kita dengan kekasihnya. Allah Ta'ala pertemukan kita dengan para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Layaklah ruh kita ini bertemu dengan ruh-ruh orang yang soleh. Kenapa? Sebab redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mimpi ni bukan boleh dia buat-buat, tak boleh nak buat-buat. Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tanda keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka akhirat nanti Allah Ta'ala berikan dengan yang lebih sesungguhnya. Dihampirkan kita dan sebagainya. Kenapa kita boleh dapat sebegitu? Tak ada sebab lain kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala meredai kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa kita. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa kita, meredai kita, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan himpunkan dengan para kekasih dia. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita dekat dunia ni satu perintah taklif. Satu perintah taklif dekat dunia supaya kita mencari orang-orang yang soleh. Kita cari orang-orang yang soleh. Maka Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah engkau hendaklah engkau duduk bersama dengan orang yang sadiq. Orang yang jujur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati kita tidak berapa jujur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita duduk dengan orang-orang yang jujur hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta yu'tiya kullaman jalasa ilaihi nasibahu min wajhihi. Masya-Allah. Ya. Sehingga memberi dia akan tiap-tiap seorang yang duduk kepadanya akan bahagian daripada pihak kemuliaannya. Wajhi daripada kemuliaannya. Masing-masing akan dapat kemuliaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana masing-masing akan terasa bahawa dia dimuliakan oleh Nabi SAW. Hatta sekadar Nabi persilakan duduk pun, Masya Allah. Tadi bersama dengan Rasulullah SAW, saya dapat dipersilakan Rasulullah duduk. Masya Allah, itu satu kemuliaan yang amat sangat, nikmat yang amat sangat. Orang lain duduk juga, tapi tak dipersilakan duduk. Tapi kita dipersilakan duduk. Itu satu kemuliaan. Itu kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi adalah lambang kemuliaan Allah. Nabi adalah lambang kemuliaan Allah di dunia dan di akhirat. Tanda Allah Ta'ala memuliakan seseorang, maka akan dihampirkan orang itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda Allah memuliakan seseorang, maka orang itu bukan sekadar dihampirkan dengan Rasulullah, tetapi mendapat kemuliaan, layanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam riwayat, pelbagai riwayat, bagaimana orang itu dipertemukan dengan Nabi SAW. Kisah orang bertemu dengan Nabi ini banyak dalam kisah. Bertemu dalam mimpi Rasulullah SAW, itu banyak dalam kisah. Dan setiap kisah itu berbeza cara Nabi memuliakan orang tersebut. Masya Allah. Ada kisah, satu orang bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mimpi Rasulullah sallam. Maka Nabi mengatakan orang tadi, dah dekatkan wajah engkau kepada aku. Dekatkan wajahmu kepada aku. Jadi bila dia dekat, Nabi cium mulutnya. Ini bukan cium nafsu tadi lah. Nabi cium mulut dia. Maka orang tadi malulah. Mulut ni bukan tak mulut kita lah kan. Jadi di antara kasih seseorang dan seseorang,
dibenarkan cium mulut, tapi bukan dengan syahwat. Kita cium mulut kawan kita, itu kan jadi kes pula dah. Apa pula ada kes kan, tapi kalau sekarang kita mencintai, tak ada masalah. Kita sayang kepada cucu kita, walaupun lelaki, cium mulut dia, cium kasih, tak ada masalah. Cium cinta, kasih tanpa syahwat apa-apa. Jadi Nabi mencium mulut orang tadi. Jadi orang tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau cium mulut aku? Nabi kata, mulut engkau ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana engkau adalah salah seorang yang banyak salawat ke atas aku. Nabi kata, engkau ditengok orang yang paling banyak salawat ke atas Nabi SAW, sehingga mulut dia mulia, sehingga mulut dia dicium oleh Nabi SAW. Bermaksud, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan seseorang, maka Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaannya dengan orang itu dimuliakan oleh Nabi SAW. Itu lambang, tanda Allah Ta'ala memuliakan seseorang, maka Allah Ta'ala hampirkan dengan kekasih dia. Itu tanda dia. Itu di dunia. Begitu juga di akhirat nanti. Masya Allah, di padang mahsyar nanti, tanda kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hampir dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak orang yang bersama dengan Nabi sallallahu, itu tanda kita dimuliakan. Tanda kita hina di padang mahsyar nanti, kita tak tahu mana tempat orang soleh, kita tak tahu. Entah mana-mana orang sebelahnya, Masya Allah, ini tempat-tempat Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Masya Allah, itu sebut dalam hadis. Bagaimana orang mukmin nanti di akhirat dihimpunkan dengan orang Majusi, dengan Nasrani. Masya Allah, mana orang mukmin? Kita orang Islam, kita orang mukmin, tapi di akhirat kita dihampirkan dengan Masya Allah orang Majusi, orang Nasrani dan sebagainya. Waliyazbillah min zalik. Kalau kita dihampirkan dengan orang Islam, Masya Allah, maka bahagialah orang yang dihampirkan kepada orang-orang yang soleh, dihampirkan dengan barisan para anbiya, para rasul, dan kemuncak kemuliaan kita dihampirkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda apa? Tanda kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala nak muliakan kita, tandanya kita hampir kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat merasai, dan setiap orang yang duduk kepadanya, maka dia akan dapat habuan kemuliaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta kana majlisuhu wa sam'uhu wa hadithuhu wa latifu mahasinih wa tawajjuhuhu lil jalis ilaihi. Ini diceritakan sehingga dalam majlis Nabi ini, Masya Allah, dalam majlis Nabi ini tak ada yang paling nikmat kecuali Nabi itu. Masya Allah. Ketika mana para sahabat bersama dengan Nabi, tidak ada yang nikmat kecuali Nabi itu nikmat. Bukan sekadar makan, tak makan pun tak apa dah. Para sahabat dengan Nabi tak makan pun tak apa. Nabi itu nikmat. Pandangan Nabi itu nikmat. Kata-kata Nabi itu nikmat. Lemah lembut Nabi itulah nikmat. Hilang segala kelaparan, itu nikmat. Apatah lagi Nabi hulurkan minum pula, itu lagi nikmat. Macam kita bersama kekasih lah, tak buat apa pun nikmat. Dia kasih. Tambah dia senyum pula, Allah tahu, mengigau asal. Belum ni diulu air, sila minum air sejuk je pun. Tapi yang hulur, Masya Allah, nikmatnya air. Kalau tak hulur air, duduk sebelah ni. Duduk sebelah, nikmat ni. Kalau sonang duduk sebelah, curi-curi pandang, curi-curi senyum pula dah, langsung terus mengigau belakang. Nikmatnya. Diusik dia pula, usap, lepas disuap dia pula gula-gula. Ya Allah, sedapnya gula-gula, kena suap pula. Jadi yang nikmat itu apa? Gula-gula apa? Gula-gula apa? Dia ada kedai jual gula-gula. Tak sama. Jadi yang nikmat tu bukan gula-gula tu. Yang nikmat bukan air tu. Yang nikmat kebersamaan dengan orang yang dicintai.
Begitulah Nabi SAW diberikan rasa cinta, nikmat cinta para sahabat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita makna cinta itu. Diberikan kita makna, mana kita faham, paling tidak kita faham para sahabat itu merasai nikmat itu. Kita hanya mendengar saja. Kita mendengar, masya-Allah, nikmatnya para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar kisah sebegini, hatta kana majlisuhu, hatta maka adalah majlis Nabi itu, majlis bersama Nabi itu, wasam'uhu, Nabi mendengar, masya-Allah, maksud kata para sahabat bercakap ataupun kita bercakap dengan Nabi, Nabi dengar cakap kita, itu nikmat. Nabi kau apa? Nabi dengar apa kita cakap, ataupun Nabi angguk-angguk ke? Rasulullah tadi tang pasar ke? Dia angguk ke? Mana dia dengar? Nabi dengar kata-kata kita, itu nikmat. Kan pelik? Macam dengan kasih lah. Kita tanya, dah makan belum? Angguk ke? Ui, mengangguk dah. Kita tanya, dah makan belum? Dah angguk dah. Ui, mengigau gitu. Angguk dan tanya lah. Maksud kekasih mendengar kata-kata kita nikmat. Begitulah Nabi SAW. Duduknya Nabi dalam majlis Nabi nikmat. Nabi mendengar sam'uhu, Nabi mendengar kata-kata nikmat. Kemudian hadithuhu, kata-kata Nabi nikmat. Nabi bercakap nikmat. Wa latifu mahasini, masya-Allah. Latifu mahasini, lemah lembut akhlaknya. Nabi lemah lembut layanan dia. Tambah pula yang tadi, tunang dia, melayan dia pula. Oi, lemah lembut betul. Merasai latif. Jadi para sahabat itu dapat merasai lemah lembut muamalah Nabi. Wa latifu mahasinih, lemah lembut kecantikan akhlaknya. Wa tawajjuhuhu lil jalis ilaihi, dan cara Nabi melayan orang yang duduk bersamanya. Wa majlisuhu ma'adzalika, maka kata di sini wa majlisuhu, dan lemah lembut kelakuannya dan perhatian itu memberi kesukaan bagi orang yang duduk kepadanya. Habis, kemudian wa majlisuhu ma'adzalika, dan adalah majlisnya serta yang demikian itu. Apa majlis itu? Majlisu haya. Masya-Allah. Ini kita tak tahu, kita bukan zaman Nabi SAW, tapi digambarkan walaupun sebegitu Nabi memberikan perhatian dia, Nabi layan, Nabi berikan macam-macam, berikan bantal dan sebagainya. Adanya muamalah. Walaupun sebegitu, keseluruhan majlis itu suasana dia macam mana keadaannya? Suasana majlisu haya. Masya-Allah. Apa maksud majlis haya? Majlis itu penuh dengan rasa malu dengan Nabi SAW. Bahagia. Seronok. Dan majlis itu diselubungi dengan rasa malu. Malu yang amat sangat kepada Nabi SAW. Malu sebabkan akhlak dia. Dengan akhlak yang ada pada Nabi, maka diselubungi rasa malu. Rasa malu dengan Nabi SAW. Tapi rasa bahagia, rasa seronok, rasa cinta. Dalam masa yang sama ada perasaan malu. Maka itu dipenuhi dengan haya wa tawadhu'. Masya-Allah. Macam mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan segala-galanya. Rasa malu dan majlis yang penuh tawadhu'. Tawadhu', rendah diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita merendah diri kepada orang yang alim. Orang yang alim, orang yang berakhlak, kita rasa tawaduk, merendah diri. Majlis penuh tawaduk gitu. Majlis dan yang dengan penuh rasa malu sebab berada dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan majlis yang penuh tawaduk terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amanatin katanya, dan tawaduk, dan adalah tempat penduduk Nabi itu sekalian orang yang pemalu.
Dan tempat perhimpunan orang yang duduk kepada Nabi itu iaitu sekalian orang yang pemalu dan orang yang merendah diri, dan tempat adab, tempat sopan, tempat amanah, tempat kepercayaan. Macam mana kita gambarkan suasana penuh beradab, penuh tawaduk, penuh rasa hormat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amat hebat akhlak yang ditunjukkan oleh para sahabat, kerana akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tindak balas daripada para sahabat. Sebab Nabi itu hebat, maka tindak balasnya daripada para sahabat itu. Kalau raja tu hebat, maka kita tengok dia punya pengawal dia semua ikut cakap, pegawai semua ikut cakap. Raja sebelum tu ada juga, tapi semua tak dengar cakap kan, contoh. Tapi raja ini Masya Allah, orang hormat, orang rasa gorun, orang rasa malu, sebab ketokohan raja tu. Ketokohan raja itu menyebabkan orang hormat ke dia. Begitulah Nabi SAW digambarkan oleh orang, ada seorang Arab Badui, ketika mana Nabi berhijrah, maka ada orang Arab Badui dia menggambarkan, bila orang bertanya bagaimanakah keadaan Nabi itu, ini Allah SWT, ada seorang musyrikin ketika mana Nabi di Hudaibiyah, ketika Nabi hijrah, maka Arab tadi mengatakan, aku lihat sahabat Nabi ini umpama menghadap seorang raja yang begitu besar. Aku melihat akhlaknya, adabnya para sahabat dengan Nabi itu seperti rakyat yang cukup beradab dengan raja yang paling besar, dia kata. Jadi penuh beradab, penuh takzim. Maka keadaan majlis itu sekiranya orang itu pemalu, merendah diri dan beradab, sopan dan amanah, dan tempat kepercayaan dan tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyifatkan hal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak Nabi itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala lah yang mencurahkan akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tuhan puji akhlak Nabi. Jadi Allah taala puji akhlak Nabi, sebenarnya Allah taala puji diri dia sendiri. Sebab akhlak Nabi itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan puji balik akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya akhlak engkau amat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan akhlaknya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Dalam satu hadis Nabi menyebut, addabani rabbi, Allah mengajar aku adab, fa ahsana ta'dibi, dan sebaik-baik adab Tuhan berikan kepada aku. Maksud akhlak Nabi ini Allah taala yang beri. Apa firman Allah? Firman Allah dalam surah Imran, fabima rahmatin minallahi lintalahum, fabima rahmatin minallah, maka dengan rahmat daripada Allah, fabima rahmatin minallah, maka dengan rahmat yang datang daripada Allah, lintalahum, engkau ya Muhammad bersifat lemah lembut kepada mereka. Jadi Rasulullah ni amat berlemah lembut dengan para sahabat, masya-Allah. Dengan tutur kata dia, dengan pandangan dia, dengan muamalah dia. Lin ni layin ni lemah lembut dengan para sahabat. Kenapa Nabi berlemah lembut? Sebab rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala curahkan rahmat yang banyak kepada Nabi kita, maka Nabi berlemah lembut dengan para sahabat. Fabima rahmatin minallah lintalahum,
dengan rahmat yang dicurahkan daripada Allah, lintalahum, kamu berlemah lembut dengan mereka. Kemudian apa Allah Ta'ala sebut? Walau kunta fazzan ghalizal qalb, sekiranya engkau ya Muhammad fazzan, orang yang kasar. Kenapa kasar? Sebab tidak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila rahmat kurang daripada kita jadi orang pemarah, kita jadi orang yang tak ada belas kasihan, kita jadi orang yang kita jadi kasar. Maka Allah Ta'ala mengatakan walau kunta fazzan, sekiranya engkau ya Muhammad fazzan, kasar. Kenapa sikap kasar? Sebab tak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, layaklah kita berlembut lembut dengan orang. Jadi kita ni kasar dengan orang sebab ni kita kekurangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta fazzan, sekiranya engkau itu bersikap kasar, ghalizal qalb, hati keras, lam faddu min haulik, orang akan lari daripada engkau ya Muhammad. Jadi orang yang hatinya kering, kasar, tak ada belas kasihan, menyebabkan orang lari. Adapun Nabi SAW hatinya lembut. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat yang banyak kepada Nabi SAW, maka Nabi berlemah lembut dengan para sahabat. Itulah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi min Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin.